YAB Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mukhtar, Menteri Besar Terengganu, YB Tuan Rafizi bin Ramli, Menteri Ekonomi, YB Datuk Haji Yahaya bin Ali, Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Terengganu, YBM Tengku Seri Bijaya Raya, Setiausaha Kerajaan Negeri, yang bahagia Datuk Nur Azmi Dirong, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai dari Jabatan Negeri dan Persekutuan, Yang bahagia Datuk, Tuan-Puan yang dihormati sekalian. Izinkan saya mengambil masa dalam 15 minit untuk membentangkan mengenai kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12. Next. Sebenarnya sesi libat urus rancangan kajian separuh penggar RM ke-12 bertujuan untuk membentangkan mengenai hala tuju pembangunan negara bagi KSP RM ke-12 dan untuk mendapatkan cadangan daripada Kerajaan Negeri Terengganu mengenai perancangan pembangunan di peringkat negeri. Pembentangan saya pada kali ini akan melipatkan 4 komponen utama, iaitu mengenai pengenalan, pertimbangan pasca 2021 iaitu melibatkan imbasan semula pencapaian sosioekonomi semasa, dan juga ketiga mengenai kajian seluruh penggar itu sendiri dari segi konsep dengan pelaksanaan, dan yang keempat mengenai kedudukan ekonomi negeri Terengganu melibatkan pencapaian, isu dan juga cabaran yang dihadapi. Dari segi pengenalan, sebenarnya penyediaan KSP RM ke-12 telah bermula dengan pengedaran surat arahan penyediaan KSP yang telah ditandatangani oleh KSN pada 4 Oktober 2022. Dari segi prinsipnya, kita akan melaksanakan KSP ini adalah berasaskan dengan konsep Malaysia Madani, di mana dokumen KSP dijangka dibentangkan di Parlimen pada September 2023. Pada masa ini, pegawai di Kementerian Ekonomi sedang giat dalam melaksanakan dokumen berkenaan, sehingga kita bekerja sampai malam lah, almost setiap hari lah, hampir setiap hari. Okay, next. Dari segi pertimbangan pasca 2021 di imbasan semula prestasi ekonomi negara, sebenarnya bagi tempoh 2 tahun pertama RM ke-12, pencapaian ekonomi adalah memberangsangkan, di mana walaupun kita telah menghadapi berbagai cabaran ekonomi dunia. Maknanya Malaysia Ekonomi telah mencatat pertumbuhan sebanyak 5.9% dalam tempoh 2021-2022 dan dijangka berkembang dalam lingkungan 4.5 hingga 5.5% bagi tempoh 2023 hingga 2025. Walaupun ekonomi Malaysia telah makin pulih, telah mencatatkan 3.3% pada tahun 2021, walaupun kita juga telah berhadapan dengan persekitaran luar yang mencabar, di mana ekonomi kita telah melonjak kepada 8.7% pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi global. Bagi tempoh RM ke-12 pula, ekonomi Malaysia dijangka berkembang antara 5 hingga 5.5%, dengan mana dalam masa yang sama kita terpaksa mengambil kira cabaran global dan domestik seperti berikut. Antara cabaran global kita kena pasti termasuk risiko kemelesatan ekonomi dunia, perdagangan dunia yang lebih perlahan, konflik geopolitik dan perang Rusia-Ukraine yang masih berlarutan, kenaikan kadar inflasi dunia dan harga komoditi global, serta dasar moneteri yang diperketatkan dan juga pergolakan sistem perbankan global. Dari segi sasaran cabaran domestik, kita menghadapi 5 cabaran utama. Pertama, mengenai tahap produktiviti yang rendah, peralihan sektor ekonomi yang perlahan, ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah, kedudukan fiskal yang mencabar serta peningkatan kos inflasi dan juga kos sara hidup. Mengenai kedudukan inflasi, sebenarnya kedudukan inflasi negara telah mereda kepada 3.4% pada bulan Mac 2023 berbanding 4.7% pada Ogos 2022. Bagi bulan Mac, kenaikan inflasi ada disebabkan oleh peningkatan tinggi bagi kumpulan restoran dan hotel dan juga makanan. Kenaikan inflasi pada masa ini adalah sesuatu yang sukar dielakkan sepenuhnya kerana ia merupakan fenomena global yang dihadapi oleh kebanyakan negara. Antara punca kenaikan harga barangan dan perkhidmatan termasuklah faktor luaran seperti saya sebutkan tadi, seperti perang antara Rusia dan Ukraine yang masih belum berakhir, serta permintaan yang meningkat secara mendadak pasca pandemik COVID-19, serta gangguan rantaian bekalan meliputi bekalan bahan mentah dan juga komponen asas. Walau bagaimanapun, kadar inflasi negara ini antara yang terendah berikutan kawalan harga dan juga pemberian subsidi yang dilaksanakan oleh kerajaan.
Maknanya kita dapati dasar kerajaan melibatkan subsidi dan juga langkah kawalan harga telah berjaya mengekang kadar inflasi dalam negara. Next. Slide ini menggambarkan mengenai compensation of employee ataupun CE dan kadar gaji purata di Malaysia yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Bahagian papasan pekerja atau lebih dikenali sebagai compensation of employee yang tinggi adalah penting bagi membolehkan rakyat menikmati taraf hidup wajar. Walau bagaimanapun, bahagian CE kepada KDNK adalah masih rendah berbanding dengan negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Jerman yang telah mencatatkan CE melebihi 50%, manakala Australia dan Korea Selatan semakin menghampiri 50%. CE yang rendah telah diburukkan lagi dengan pandemik COVID-19 yang mengakibatkan CE yang dicatatkan Malaysia berkurangan kepada 34.8% pada 2021 berbanding 37.1% pada tahun sebelumnya. Kebergantungan tinggi terhadap pekerja berkemahiran rendah dan pertumbuhan pekerjaan yang berkemahiran tinggi yang perlahan telah mengakibatkan kenaikan kadar upah dan gaji yang perlahan. Sebenarnya walaupun CE yang tinggi ini sebenarnya tidak semestinya diterjemahkan kepada gaji purata yang lebih tinggi. Sebagai contoh, di Singapura walaupun memiliki CE kurang daripada 40% bagi tahun 2021, tetapi gaji purata negara berkenaan adalah lebih tinggi berbanding dengan Korea Selatan. Seterusnya dari segi pengangguran, sebenarnya negara telah kembali mencapai guna tenaga penuh di mana kadar pengangguran semakin menjederhana kepada 3.5% pada suku pertama 23. Namun kita masih mengalami isu dari segi pengangguran di kalangan belia yang kekal tinggi lah. Kita tengok yang catatan melebihi 2 angka lah, 10.7% pada suku keempat 2022. Dari segi guna tenaga tidak penuh juga kita dapati bilangan guna tenaga tidak penuh yang melibatkan kategori belia telah meningkat dan terus meningkatlah daripada 30% kepada 38.7%. Dari segi gaji nominal dalam sektor pembuatan dan khidmatan juga terus meningkat, tapi peningkatannya ada menjederhana. Kita dapat tengok kepada suku kedua dan suku keempat telah menjederhana daripada 9.3% kepada 4.6%. Next. Dari segi pertumbuhan produktiviti, kita dapati telah kembali pulih selepas pandemik COVID-19 di mana didapati pada tahun 2022 pertumbuhan produktiviti negara telah mencapai 5.4% berbanding negatif 5.3% pada 2020 semasa pandemik COVID-19. Dari segi produktif buruh per pekerja juga telah mencatat pertumbuhan positif bagi tahun 2022 di mana antara sektor utama yang mencatatkan peningkatan pertumbuhan positif termasuk sektor perkhidmatan dan juga sektor pembuatan. Okay, next. Dari segi pertimbangan pasca 2021, sebenarnya indeks kesejahteraan rakyat Malaysia telah dibangunkan yang telah menunjukkan peningkatan, namun kesejahteraan sosial masih ketinggalan berbanding kesejahteraan negeri. Kita tengok carta dalam web, laba-laba web berkenaan di mana didapati pada tahun 2021 yang warna merah terdapat berkurangan berbanding dengan yang warna biru tahun 2015. Dinamati beberapa sektor yang telah mencatat pengurangan iaitu keluarga dan juga hiburan dan rekreasi. Next. Dari segi kajian sabar penggal rancangan Malaysia ke-12, konsep dan pendekatan, dokumen RM ke-12 telah digubal pada ketika dunia dan negara sedang mengalami pandemik COVID-19 yang mana memberi impak besar terhadap kesihatan dan kesejahteraan rakyat serta struktur ekonomi negara. Justru penggubalan KSP adalah tepat pada masanya dalam menyokong usaha untuk terus memulihkan ekonomi negara. KSP RM ke-12 akan dijajarkan dengan konsep Malaysia Banadi, iaitu sebuah negara yang memiliki kemajuan yang seimbang dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan berteraskan nilai-nilai murni. Ia bermatlamat untuk membangun Malaysia
menjadi sebuah negara yang mampan, sejahtera, berdaya cipta, saling menghormati serta bersikap ihsan berdasarkan keyakinan antara satu sama lain serta kepercayaan antara kerajaan dan rakyat atas dasar ketelusan dan kerjasama. Dalam hal ini, manhaj membangun Malaysia Madani akan diterjemahkan dalam rangka dokumen KSPR ke-12. Matlamat membangun Malaysia menjadi sebuah negara yang bertamadun melalui penerapan 5 teras, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta atau inovasi, hormat, keyakinan dan ihsan, yakni rangkuman intisari madani adalah selaras dengan fokus utama KSPR ke-12 bagi melonjak pertumbuhan ekonomi ke arah mencapai negara berpendapatan tinggi dan dalam masa sama menyasarkan peningkatan kesejahteraan rakyat secara terangkum dan pembangunan masa hadapan yang mampan mengatasi ekonomi, sosial, budaya dan juga alam sekitar. Dengan tema Malaysia Madani yang sejahtera, mampan dan berpendapatan tinggi, KSPR ke-12 akan menterjemahkan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang lebih sejahtera, inklusif dan mampan. Next. Berdasarkan kerangka dasar KSPR ke-12, iaitu memperkukuh penyampaian perkhidmatan merupakan pemacu utama manakala melonjakkan pertumbuhan ekonomi, membangun masyarakat sejahtera dan memperkasa kemampanan telah menjadi fokus utama. Sesi lebat urus yang komprehensif yang diadakan dengan semua pihak pada hari ini akan memastikan pandangan pelbagai pihak berkepentingan diambil kira dalam penyediaan dokumen ini. Perkara ini bertujuan untuk memastikan bahawa tiada siapa yang tertinggal dalam penggubalan dan pelaksanaan pelan pembangunan negara. Strategi dan inisiatif KSPR ke-12 juga akan dijajar dengan agenda 2030, iaitu matlamat pembangunan mampan. Seterusnya saya beralih kepada kedudukan ekonomi Terengganu melibatkan pencapaian, isu dan juga cabaran. Dari segi prestasi ekonomi, Terengganu telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sederhana. Sebagaimana yang dapat dilihat pada carta sebelah kiri, kadar pertumbuhan KDNK Terengganu adalah pada tahun 2016 hingga 2021 telah mencecah 2% dan lebih rendah berbanding purata nasional telah meningkatkan sebanyak 2.8%. Dalam tempoh tersebut juga sumbangan Terengganu kepada KDNK nasional adalah sebanyak 25% dan berada pada kedudukan keempat yang terendah antara negeri di Malaysia. Pada tahun 2021, KDNK Negeri Terengganu telah berkembang pada kadar 3.6% dan kadar ini adalah lebih tinggi daripada purata nasional iaitu 3.1%. Seterusnya, berdasarkan pertumbuhan yang sederhana ini, pendapatan per kapita Terengganu telah meningkat kepada RM30,901 pada tahun 2021, iaitu peningkatan sebanyak 2.4% setahun bagi tempoh antara tahun 2016 hingga 2021. Walau bagaimanapun, tahap pendapatan ini adalah lebih rendah berbanding purata nasional iaitu sebanyak RM47,439 dengan mencatat juran perbezaan sebanyak 34.9%. Rajah di sebelah kiri saja telah menunjukkan mengenai pertumbuhan KDNK negeri Terengganu mengikut sektor bagi tempoh 2016 hingga 2021. Semua sektor kecuali pertanian telah menunjukkan pertumbuhan positif dalam tempoh berkenaan. Manakala di sebelah kanan pula menunjukkan struktur ekonomi Terengganu dengan lebih terinci, di mana jika dilihat dari segi evolusi struktur ekonomi Terengganu terus diserajui oleh sektor khidmatan dan perubatan, di mana kedua-dua sektor ini telah menokok kepada 88.5% pada tahun 2021 berbanding 87.6% pada tahun 2015. Sebenarnya pencapaian ekonomi negeri Terengganu pada tahun 2021 secara amnya memberangsangkan, namun masih terdapat beberapa cabaran yang perlu diambil perhatian seperti berikut. Pertama, mengenai produktiviti buruh yang rendah, di mana produktiviti buruh antara 18.6% di bawah paras nasional iaitu 92.1%. Juran antara produktiviti buruh Terengganu dengan paras nasional didapati semakin melebar dan mempunyai kebergantungan yang tinggi ke atas pekerja separuh mahir. Kedua, mengenai kadar pengangguran siswadah yang tinggi iaitu 4.8% berbanding paras nasional iaitu 4.1%. Ketiga, mengenai produk pembuatan yang tidak pelbagai. Didapati ekonomi negeri Terengganu bergantung pada produk petroleum, kimia, getah dan plastik iaitu melibatkan 94.6% daripada jumlah sektor pembuatan dan 35% daripada jumlah KDNK Terengganu. Dan isu keempat mengenai kadar inflasi iaitu 3.4% yang merupakan lebih tinggi berbanding kadar inflasi nasional iaitu 2.5%.
Kadar inflasi yang tinggi ini disumbankan oleh indeks pengangkutan sebanyak 14.8% dan juga indeks makanan dan minuman sebanyak 2.2%. Oleh kerana sektor perkhidmatan menyumbang lebih daripada 5% kepada ekonomi Terengganu dan merupakan jumlah utama ekonomi negeri, berapa perkara perlu diberi tumpuan oleh kerajaan negeri. Pertamanya, Terengganu perlu menawarkan perkhidmatan yang punya nilai ditambah yang tinggi. Kita lihat terdapat yang skema merah di mana utiliti pengangkutan, penyimpanan maklumat dan komunikasi serta kewangan dan insurans tanah dan khidmatan perniagaan perlu ditingkatkan. Kita dapati yang sektor tradisional yang berwarna kelabu dari segi produktivitinya hampir macet, mana agak susah untuk ditingkat di masa hadapan, mana kerajaan negeri perlu memberi tumpuan kepada sektor yang berwarna merah jambu berkenaan untuk meningkatkan lagi di masa hadapan. Sebab sektor berkenaan menyumbang kepada produktiviti yang lebih tinggi. Kedua, Kementerian Ekonomi mendapati bahawa tumpuan juga hendaklah diberikan dalam meningkatkan aktiviti ekonomi berorientasikan transit di kawasan laluan rel Pantai Timur. Seperti yang kita ketahui, projek ECRLR akan melibatkan pembangunan 6 buah stesen di negeri Terengganu, dan saya percaya sekiranya kerajaan negeri mengambil pendekatan pembangunan berorientasikan transit, akan dapat merancangkan lagi pembangunan di kawasan stesen ECR berkenaan. Ini secara tidak langsung akan beri manfaat pada penduduk setempat. Sebagai kesimpulannya, terdapat 3 perkara utama di sini. Pertama, keutamaan dasar pembangunan negara adalah berasaskan 3 dimensi, iaitu pemekasan ekonomi, kemampanan alam sekitar dan perwiakasaan sosial. Kedua, sebaik-baiknya plan pembangunan negeri perlu dijajarkan dengan plan pembangunan nasional ke arah mencapai matlamat yang sama, dan juga cadangan projek pembangunan perlu mengambil kira L3 elemen berdimensi ini untuk diberi pertimbangan dan keutamaan oleh kerajaan persekutuan. Sekian pembincangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, Datuk Menteri Besar Terengganu, Yang berhormat Datuk Haji Yahya bin Ali, Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Terengganu, Yang berhormat mulia Tengku Seri Berjaya Raya, Setiausaha Kerajaan Terengganu, Yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai dari jabatan-jabatan negeri dan persekutuan, yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya baru perasan memang sebenarnya saya satu-satunya menteri daripada Terengganu di Kabinet Persekutuan, dan kebetulan kalau di negeri Terengganu pula, Dr. Samsuri sebenarnya senior semasa saya degree dulu. Saya mula masuk first year, dia tengah buat PhD di universiti yang sama. Jadi insya-Allah, maksudnya kalau kita merancang dan melihat kepada pembangunan ekonomi, insya-Allah jalan itu lebih mudah walaupun kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri daripada parti yang lain-lain. Sebab orang Terengganu, dan saya sampaikan perkara yang sama semasa diperkenan menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan pagi tadi, ialah kita ada misi yang sama, iaitu untuk kita pastikan Terengganu menggunakan sepenuh potensi yang ada untuk sama-sama mendapat laba daripada ekonomi yang ada di negara ini. Saudara Syukri tadi telah tunjukkan
cabaran-cabaran kita. Di peringkat nasional, kita berhadapan dengan situasi ekonomi global yang diunjurkan akan melalui kemelesetan ekonomi dalam 1-2 tahun akan datang. Ekonomi ini dia kitaran. Kali terakhir ekonomi dunia mengalami kemelesetan tahun 2008. Selalunya ia berlaku setiap 10-11 tahun. Jadi sepatutnya tahun 2020 dah meleset. Tapi tahun 2020 ditakdirkan ada COVID. Bila ada COVID, semua kerajaan di dunia ini cetak wang dan bagi wang. Jadi dia nampak tak meleset lagi lah kerana orang ada wang, orang berbelanja. Jadi kita sekarang ini bila keluar daripada COVID itu, pada satu sudut ekonomi dikatakan berkembang, tapi pada sudut lain sebenarnya kita terpaksa berhadapan dengan kenaikan harga yang mendadak. Sebahagian sebab kenaikan harga yang mendadak itu kerana untuk tempoh 2 tahun, bukan saja kat Malaysia lah, seluruh dunia, kerajaan bagi wang kerana kebimbangan semasa COVID itu ekonomi menguncup. Dan dibimbangi kalau menguncup teruk, dia nak naik balik payah. Jadi kerajaan cetak wang, bagi wang. Satu kesan sampingan dia ialah harga barang naik mendadak seluruh dunia. Ditambah pula dengan perang yang berlaku di Ukraine dan Rusia. Satu sudut lagi ialah dia sudah tentu akan ada kesan kepada permintaan dan perkembangan sebenar ekonomi dunia. Dan yang kita lihat selama 6 bulan yang lepas di Amerika Syarikat yang ada kesan terus kepada kita ialah tanda-tanda pelabur di dunia bimbang akan berlaku kemelesetan ekonomi. Jadi sebab itu bila pelabur rasa ekonomi akan meleset, mereka akan ambil tindakan yang mudah. Wang yang mereka ada, mereka akan letak dalam emas. Siapa beli emas untunglah. Dia biasa bila dia rasa ekonomi meleset, dia akan mula alihkan duit dia kepada 2 instrumen pelaburan yang paling selamat. Satu emas, satu dolar. Dan itulah yang sedang berlaku sekarang. Jadi sementara ekonomi kita secara khususnya sebenarnya masih tumbuh dengan baik, tetapi akan ada perkara-perkara yang di luar kawalan kita yang berlaku di seluruh dunia. Jadi perkara itu akan ada kesan kepada Malaysia dan sudah tentu juga akan ada kesan kepada Terengganu. Itu cabaran di peringkat nasional yang kita perlu lalui. Di Terengganu pula, seperti yang telah ditunjukkan oleh Saudara Syukri tadi, ada beberapa cabaran yang lain. Cabaran pertama ialah macam mana kita nak memastikan bahawa pertumbuhan itu lebih pelbagai dan lebih mampan daripada terlalu bergantung kepada industri perlumbungan. Kerana sebahagian besar daripada pertumbuhan, kalau tengok tadi pertumbuhan yang paling tinggi itu perlumbungan, kerana itu adalah hasil minyak dan juga hasil petroleum yang ada kan. Cabaran kedua ialah macam mana untuk menggunakan potensi yang ada di Terengganu. Kerana saya akan sebut ada beberapa potensi besar yang ada di Terengganu yang sepadan dengan perjalanan dan perancangan ekonomi di peringkat nasional pun. Jadi bila dasar dan tumpuan negara beralih kepada beberapa sektor ini, antara banyak-banyak negeri, Terengganu adalah antara negeri yang berada di kedudukan yang paling baik untuk mendapat laba, dan itu perlukan perancangan, perlukan penyertaan dan sebagainya. Dan perkara ketiga cabarannya ialah bagaimana ingin menutup jurang. Kerana jurang itu ada. Dan kalau ikut angka yang saudara-saudari nampak sendiri tadi, jurang itu berterusan dan kalau kita tidak berhati-hati, jurang itu akan terus melebar dan melebar. Baik. Ada 3 sektor yang difokuskan oleh Kementerian Ekonomi dan dia menjadi agenda
utama ekonomi negara untuk meletakkan kita sebagai pemimpin serantau. Pertama ialah peralihan tenaga. Maksudnya beralih daripada tenaga yang berasaskan minyak dan gas, fosil, kepada tenaga yang lebih lestari, termasuklah tenaga boleh baru, hidro, termasuklah solar dan sebagainya. Dan selain daripada tenaga-tenaga yang biasa kita nampak, ada juga tenaga alternatif masa depan seperti hidrogen, seperti amonia, yang Terengganu nanti akan ada potensi yang besar. Sektor yang kedua ialah sektor digital, tapi mungkin tidak sangat ada selarasan dengan Terengganu, lebih kepada tenaga boleh baru. Dan sektor yang ketiga ialah sektor keterjaminan makanan. Dan ini menghasilkan beberapa potensi yang besar di Terengganu. Pertama contohnya ialah industri minyak dan gas di Kerteh. Kalau saya orang Kemaman kan, jadi antara perkara yang paling dibimbangi orang Kemaman ialah apa akan jadi kepada Kemaman dan Terengganu bila bekalan minyak dan gas itu makin berkurang. Dia takkan kekal sampai bila. Dan industri minyak dan gas di Kerteh itu bukan semata-mata bergantung kepada minyak mentah, dia lebih bergantung kepada gas, dan bukan gas asli saja, tapi gas-gas yang lebih berat seperti ethane, propane dan sebagainya untuk industri plastik. Akan ada masa yang gas ini makin berkurang dan akan ada masa yang industri petrokimia di Pengerang mempunyai skala yang jauh lebih besar daripada yang ada di Kerteh. Jadi perancangan ini perlu sudah ada di peringkat kementerian dan di peringkat kerajaan negeri untuk mengambil kira dalam tempoh 10-15 tahun akan datang apa sebenarnya perancangan untuk Kerteh selain daripada kita menyelaraskan perancangan kita dengan Petronas contohnya kan. Ada beberapa peluang. Pertama, Petronas seperti juga syarikat-syarikat lain perlu meningkatkan kandungan ekonomi hijau dalam kegiatan mereka. Kerana pelabur akan menghukum syarikat-syarikat yang kandungan ekonomi hijaunya rendah. Kalau dia tidak ada kandungan ekonomi hijau, pinjaman yang diperolehi interest dia lagi tinggi. Jadi memang dunia bergerak ke arah itu. Jadi Petronas ada peluang untuk menukar dan menaik taraf kilang-kilang loji-loji petrokimia yang ada di Kerteh itu ke arah produk-produk yang beralih kepada ekonomi hijau. Ini termasuklah contohnya biofuels yang boleh kita semula minyak masak untuk ditukar menjadi jet fuel, minyak untuk jet. Ini juga termasuk contohnya menggunakan hidrogen yang dijana daripada proses di Kerteh itu sebagai satu daripada tenaga baru yang digunakan untuk menjana elektrik. Jadi perkara-perkara ini sedang berlaku, dirancang di peringkat persekutuan dengan Petronas dan yang lain-lain, dan saya cadangkan supaya perkara ini diarus perdanakan secepat mungkin juga di Terengganu juga. Kerana jurang yang perlu kita tutup ialah bukan saja perancangan untuk projek-projek dan peralihan ini, kita juga perlu tutup jurang kemahiran supaya bila perkara ini mula beralih, Terengganu dapat menyediakan tenaga kerja yang mampu mengisi permintaan apabila industri mula beralih kepada industri hijau. Satu lagi perkara yang insya-Allah akan diusahakan di peringkat pusat dan insya-Allah disambut dengan baik oleh kerajaan negeri ialah apabila kita beralih daripada telaga-telaga minyak di luar pantai. Selama ini kita sedut minyak. Jadi minyak tu dah banyak yang dah habislah. Bila minyak tu dah disedut, dalam tanah di luar pesisir pantai itu dia akan ada banyak telaga yang kosong lah.
telaga ini boleh digunakan balik untuk kita isi karbon yang kita perlu keluarkan daripada udara dan juga ekonomi kita. Proses ini yang dalam industri dipanggil CCUS, and carbon capture, storage. Yang ini saya ingat Terengganu insya-Allah ada potensi yang cukup besar, kerana orang di masa akan datang akan membayar syarikat untuk menyimpan karbon dalam tanah. Dulu kita ambil minyak, sekarang kita bubuh gas dalam itu, kerana karbon ini perlu dikeluarkan untuk kita menangani masalah haba dalam cuaca kita kan. Jadi ini perkara-perkara yang bukan saja sedang diusahakan di peringkat kerajaan persekutuan dengan agensi-agensi, tapi memerlukan penglibatan serta-merta juga dengan kerajaan negeri. Pertamanya soal mempercepatkan proses, yang keduanya supaya penyelarasan latihan kemahiran itu mengambil jangka masa panjang untuk 10-15 tahun akan datang sementara peralihan ini berlaku. Potensi yang kedua yang ada itu potensi utama yang Terengganu ada. Apabila negara beralih ke ekonomi hijau, tenaga boleh perbaharui, sebenarnya Terengganu ada potensi yang besar kerana proses itu sudah ada di sini, aset itu sudah ada di sini. Perkara kedua yang insya-Allah akan bagi ruang yang besar juga kepada Terengganu ialah menggunakan potensi daripada jaringan transport pengangkutan yang ada. Kita akan ada ECRL yang akan menghubungkan daripada Kelantan terus ke Kuala Lumpur, dan ini satu di sebelah pihak adalah potensi, di satu pihak lagi adalah cabaran. Kerana kalau kita tidak boleh menghidupkan kegiatan ekonomi di sepanjang jajaran ECRL ini, ia akan menyebabkan ECRL menjadi projek gajah putih yang mati. Kerana tidak ada orang nak pakai. Jadi sebab itu, ada dua potensi besar yang insya-Allah kita rancang bersama. Pertama ialah dari segi projek-projek keterjaminan makanan. Terengganu oleh kerana tanahnya besar dan panjang dan ada di sepanjang jajaran ECRL, ada potensi untuk membina industri bekalan makanan di sepanjang jajaran ini, supaya makanan yang diusahakan boleh menampung permintaan daripada Lembah Kelang. Di peringkat Kementerian Ekonomi dan juga dengan ECR, insya-Allah kita akan melancarkan projek rintis yang pertama di Setiu yang melibatkan Miskin Tegar dan B40 selama lebih kurang 200 orang. Pendekatan sekarang ini ialah kalau dulu kerajaan hanya minta orang untuk bercucuk tanam, paling banyak dia bagi pun dia bagi polybag ataupun dia bagi peralatan kan. Kami sedia terima hakikat bahawa pertanian ini bukan lagi macam dulu-dulu yang kerja yang dilihat ialah kerja yang paling bawah sekali. Pertanian adalah satu industri dan ia perlu diuruskan seperti mana kita menguruskan kilang. Jadi yang kerajaan persekutuan akan buat ialah kita bina rumah-rumah hijau dan juga infrastruktur pertanian ini lengkap dengan elektronik dan sebagainya. Penduduk tempatan yang datang, mereka dilatih almost seperti pekerja kilang. Jadi kalau ada yang lepas 2-3 bulan dia tak berminat, dia boleh keluar dan akan ada yang baru yang masuk, dan mereka bukan saja diberikan allowance bulanan untuk mengusahakan supaya mereka ada gaji, tapi keuntungan daripada bila dituai nanti setiap pusingan tuaian itu akan dikongsi bersama dengan pekerja-pekerja. Model rintis ini insya-Allah kita akan dapat lihat hasil menjelang akhir tahun ini kalau take off dalam 2-3 bulan akan datang, dan dia buka peluang sebesar-besarnya kepada negeri seperti Terengganu kerana kerajaan persekutuan akan bina infrastruktur pertanian itu. Tapi kerajaan negeri kena bagi tanah, dan tanah itu bukanlah bagi kekal, maksudnya
kita bersetuju untuk tempoh 5 tahun untuk berapa tuaian, Kerajaan Persekutuan habiskan berapa juta untuk bina infrastruktur dan pekerja setempat datang, dan setakat ini perkiraan kita paling kurang boleh dapat 2,000 sebulan secara purata. Dan kalau 2,000 sebenarnya, daripada anak-anak muda pergi ke pantai barat untuk bekerja, lebih baik mereka mengusahakan tapak-tapak dan fasiliti pertanian moden ini. Jadi yang ini kalau boleh diusahakan di antara kementerian saya dan Kerajaan Negeri untuk kita mula merancang jajaran kemudahan dan juga fasiliti makanan di sepanjang jajaran ECRL ini. Dan satu lagi potensi yang besar oleh kerana jajaran ECRL ini ialah pelancongan. Permintaan untuk pelancongan di negara ini bukan daripada pelancong asing. Dia sebenarnya daripada pelancong tempatan. Hasil daripada pelancongan yang lebih besar ialah dari kalangan pelancong-pelancong tempatan. Dan ada permintaan yang besar, dan apabila ECRL siap nanti, itu akan memudahkan lagi produk-produk pelancongan dibangunkan di sepanjang jajaran ECRL. Dan ini juga adalah satu peluang kepada rakyat negeri Terengganu untuk mereka turut serta dan terbabit dengan industri pelancongan, kerana ini adalah antara industri yang lumayan berbanding dengan industri-industri lain. Setakat ini pengamatan kami ialah permintaan terhadap industri pelancongan ini antara yang paling tinggi, tetapi tidak cukup produk pelancongan. Kerana setakat ini pendekatan negara kita, bukan saja di Terengganu lah, di mana-mana pendekatannya ialah projek pelancongan ini dilihat sebagai projek besar yang perlu pelaburan besar untuk hotel besar. Dia sebenarnya tidak perlu ke arah itu, dan lebih banyak produk-produk pelancongan yang bersaiz sederhana dan setempat sebenarnya lebih rancak aktiviti pelancongan dan ekonomi yang dijana daripada pelancongan. Jadi insya-Allah perkara ini boleh dibincangkan, dan itulah tujuannya kita ada sesi pada hari ini di peringkat Kerajaan Persekutuan. It is in our best interest to make sure that every state competes with each other and gets the best value of your economic potential. Jadi dia tak timbul soal negeri mana macam mana, lagi banyak negeri yang kaya lebih senang kepada kami kerana kami boleh kutip cukai. It's quite simple. Dan kalau di peringkat Kementerian Ekonomi, isu itu lebih kronik kerana selain daripada kami bertanggungjawab untuk meluluskan peruntukan-peruntukan pembangunan, semua projek-projek yang dipohon baik di kerajaan negeri, di kementerian-kementerian akhirnya datang ke Kementerian Ekonomi. Kami bertanggungjawab menilai dan meluluskan peruntukan. Selain daripada soal peruntukan dan kemajuan, satu perkara yang betul-betul kami beri perhatian ialah dari segi keseimbangan sosioekonomi. Kami bertanggungjawab memastikan jurang itu ditutup. Kami bertanggungjawab contohnya memastikan kita menangani masalah perpindahan anak muda daripada luar bandar ke bandar. Kerana itu tidak sihat untuk jangka masa panjang. Dia tidak sihat untuk kawasan desa yang makin tak ada anak muda, dia tak sihat untuk kawasan bandar kerana tekanan dan bebanan di kawasan bandar itu akan menyukarkan lagi perancangan ekonomi. Jadi sebab itu insya-Allah melalui kajian separuh penggal seperti ini kita akan bekerjasama sepenuhnya dengan semua agensi dan pihak kerajaan negeri, dan saya minta saya buka seluas-luasnya kepada semua negeri-negeri yang saya lawat, dan dalam keadaan macam di negeri Terengganu sebenarnya kementerian saya bila saya mengambil alih memang peruntukan pembangunan di Terengganu sebenarnya jauh lagi tinggi tahun 2023 ini berbanding dengan 2022. Peruntukan pembangunan untuk negeri Terengganu ialah 1.5 bilion.
berbanding dengan 1 bilion sebelum itu. Cuma yang kita kena pastikan ialah sementara saya tak nampak ada isu yang besar soal peruntukan dan sebagainya, kita kena pastikan bahawa peruntukan itu dapat menggandakan laba ekonomi. Kalau tidak, dia akan hanya menjadi seperti mencurah air di daun keladi. Dia tidak menyelesaikan masalah-masalah pokok dan jurang yang kita ada tadi. Jadi insya-Allah kita ada masa bukan saja hari ini dan yang akan datang, dan agensi-agensi kami termasuklah ECR di sini, kita akan bekerjasama sepenuhnya dengan bermula dengan tumpuan kepada membina infrastruktur makanan ini dan juga untuk membina produk-produk pelancongan yang kita boleh jajarkan dengan ECRL yang akan beroperasi dalam 2-3 tahun daripada sekarang. Jadi dengan ucapan itu, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, seluruh kepimpinan Kerajaan Negeri, dan saya harap kita sama-sama tumpu supaya Negeri Terengganu boleh menjadi peneraju dalam beberapa bidang khusus yang akan membantu negara. Kita posisikan sebagai peneraju di rantau Asia Tenggara ini. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis berakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dah ada soalan-soalan kan? Soalan pertama, bilakah kenaikan gaji minimum penjawat awam akan diluluskan? Soalan kedua, IoT, IR 4.0 masih lemah di negeri ini. Apakah perancangan dan sektor yang diberi keutamaan untuk teknologi ini? Apakah tindakan Menteri Ekonomi bagi mengenangi masalah harga input pertanian yang amat tinggi supaya dapat mengurangi harga komuniti dan makanan negara yang amat ketara? Yang keempat, apakah perancangan kementerian untuk tingkatkan nilai potensi pelaburan di Terengganu selain ECRL dan LPT3? Saya ingat yang keempat tu saya dah jawab lah. Kita memang ada perancangan itu, iaitu yang untuk kita menukar industri minyak dan gas ini menjadi peneraju dalam industri tenaga boleh baru. Pertama yang melibatkan CCS, Carbon Capture and Storage, seperti yang saya sebut tadi. Pelaburan untuk CCS ini dia melibatkan sekurang-kurangnya 20 bilion. Jadi paling kurang itu akan memastikan industri di Kertih itu berterusan. Dan beberapa dasar kerajaan persekutuan yang baru itu, kalau diambil peluang, Terengganu ada potensi yang besar. Contohnya mengenai solar. Sebelum ini kerajaan persekutuan menghadkan penjualan tenaga boleh baru dari solar ke mana-mana. Dia kena mendapat kuota dan sebagainya. Sekarang ini kita membenarkan mana-mana pihak yang ingin membangunkan zon industri yang berasaskan solar untuk terus melaksanakannya sekiranya ada pembeli. Maksudnya kalau esok, contohnya kerajaan negeri ada tanah dan ada pembeli industri yang nak beli tenaga solar. Kerana tenaga solar ini adalah satu keperluan oleh kebanyakan syarikat antarabangsa. Dia orang tak boleh beli elektrik macam biasa dah, dia kena pakai elektrik hijau. Kalau tidak, mereka akan dihukum oleh pelabur-pelabur kan. Kalau ada contohnya kilang atau syarikat yang berminat, kerajaan negeri tidak perlu menunggu kelulusan apa-apa, memang boleh terus melaksanakan. Malah pilot yang pertama yang kami akan insya-Allah umumkan ialah di Johor. Memang satu solar farm yang bersepadu dengan pertanian juga. Atas solar, bawah pertanian.
Kerana memang sudah ada pelabur dan memang sudah ada kilang yang kata jual terus tanpa melalui grid. Jadi semua perkara-perkara ini sebenarnya memberikan peluang sepenuhnya kepada negeri seperti Terengganu untuk ambil kesempatan. Kerana Terengganu banyak tanah, negeri lain tak cukup tanah. Jadi banyak perkara-perkara yang boleh diambil peluang daripada dasar kerajaan persekutuan yang meletakkan dan memberi tumpuan kepada 3 perkara untuk kita menjadi pemimpin di rantau ini. Pertama, tenaga boleh baru. Kedua, digital. Mungkin kurang sikit di Terengganu. Digital ni lebih kepada Kuala Lumpur, kawasan-kawasan yang maju, yang ramai engineer dan sebagainya. Dan ketiga, keterjaminan makanan. Jadi, sebab itu yang saya sebut tadi, kita juga kena beralih bila kita bercakap mengenai ekonomi selama ini. Soalannya seperti inilah, meningkatkan potensi pelaburan. Yang dia seolah-olah bahawa kerajaan mesti melabur duit untuk buat projek besar. Peralihan kita ialah kerajaan meletakkan bidang-bidang dan kita akan yakinkan supaya kedudukan kita sebagai pemimpin industri-industri ini di rantau ini, pelabur itu insya-Allah akan datang sendiri dengan dia melihat beberapa perkara yang dia nak. Kalau yang melibatkan tenaga boleh baru, dia lihat kepada aset yang sedia ada. Kalau keterjaminan makanan, dia lihat kepada aset sedia ada. Aset-aset ini adalah tanah. Dan di Terengganu ada tanah yang banyak. Jadi insya-Allah kalau dirancang dengan baik, peluang itu sebenarnya lebih besar di Terengganu berbanding dengan di negeri-negeri yang lain. Kalau boleh naik atas balik boleh tak? Tadi ada 4 soalan lagi kan tadi kan. Soalan yang pertama sekali tadi kan, bilakah kenaikan gaji minimum penjawat awam akan diluluskan kan? Gaji minimum ni secara undang-undang dia tak boleh ada penjawat awam atau bukan penjawat awam. Gaji minimum is gaji minima. Semua orang kena bajar gaji itu kan. Jadi gaji minima itu memang dah ada 1,500. Dan kalau kerajaan rasa ada keperluan untuk menaikkan lagi gaji minima, kerajaan akan mengulang mengkaji semula, semak balik tahap gaji minima yang optimum untuk negara kan. Isu dia sekarang ialah soal pertumbuhan gaji yang tidak setara dengan kenaikan kos sara hidup. Sebab itu Malaysia kita ada sedikit dalam bahasa Inggeris dia kata dichotomy. Maksudnya kalau orang tengok kepada angka ekonomi, dia kata Malaysia cemerlang kerana inflasi antara paling rendah dalam dunia, 3.2, 3.3. Inflasi itu secara ekonomi bila dibandingkan dengan semua negara-negara ini dia antara paling rendah. Tapi itu tidak melambangkan beban yang dihadapi oleh rakyat kerana kalau naik sikit je rakyat akan terasa. Sebabnya isu bukan soal kenaikan harga barang semata-mata. Isunya ialah isu gaji itu lambat naik. Kan? Jadi gaji kita untuk 10-15 tahun ini memang perlahan berbanding dengan kenaikan harga barang. Sebab itu kalau saya jawab soalan yang tadi yang mengenai harga barang dan sebagainya. Sebab itu dia dua soal. Dia bukan soal harga barang semata-mata, dia juga soal pertumbuhan gaji. Ya? Dasar gaji minima sedia ada. Tapi gaji minima ini tidak membantu pertumbuhan gaji secara menyeluruh. Dia hanya menaikkan gaji kat bawah saja. Sebab tak boleh bayar lebih kurang daripada 1,500 kan. Sebab itu di peringkat kami memang kami sedang mengkaji dan membangunkan satu dasar nasional mengenai gaji progresif. Gaji minima menetapkan gaji yang paling bawah boleh dibayar. Bayar bawah itu dia kira melanggar undang-undang. Tapi ini hanya beri kelebihan ataupun manfaat kepada pekerja-pekerja yang kat bawah saja. Yang pertengahan semua ni yang jadi masalah ni ialah yang di pertengahan.
mereka tak dapat apa-apa. Dan untuk ini kita perlukan pendekatan gaji progresif. Masalahnya gaji progresif ini adalah antara, kalau bagi saya lah, dalam semua perkara yang saya usahakan untuk ekonomi di peringkat kementerian, yang paling payah sekali ialah gaji progresif. Kerana bukan saja kita kena dapat persetujuan daripada pekerja, kita juga kena dapat persetujuan daripada kerajaan dan kita kena dapat persetujuan daripada majikan. Maksudnya untuk kita ada sasaran 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, berapa peratus pertumbuhan gaji yang perlu diberikan kepada semua pekerja, awam dan swasta. Supaya dalam tempoh 5 tahun, contohnya compensation of employee tadi, CE tadi itu, dia mencapai sasaran negara. Supaya gaji purata itu mula naik berbanding dengan yang ada sekarang. Tapi perkara itu akan melibatkan berbilion-bilion ringgit. Dan dia bukanlah sesuatu yang kita boleh sekelip mata ataupun kita boleh decree, kita boleh arah saja. Sebab kalau arah dia tak nak bayar, tak boleh buat apa. Takkan kita nak tutup dia. Kalau tutup dia lagi teruk, habis orang hilang kerja. Jadi sebab itu, gaji progresif ini selalunya tidak dicuba oleh kebanyakan negara di dunia. Dan selalunya diserahkan kepada pasaran semata-mata untuk naik. Cuma pandangan saya memang betul sudah sampai masanya untuk kerajaan mempunyai pendekatan untuk kita percepatkan lagi kenaikan gaji daripada satu tahun ke satu tahun. Kalau tidak, sampai bila-bila kita akan bergaduh mengenai harga barang. Sedangkan secara ekonominya, inflasi itu adalah inflasi yang setara dengan pertumbuhan ekonomi yang kita ada. Jadi saya ingat soal inflasi itu kita akan teruskan kerana kita tahu bahawa masalah yang ada perlu diselesaikan dengan jangka masa yang lebih panjang, iaitu kita perlu tambah bekalan makanan. Itu saja sebenarnya. Saya tidak berminat sangat untuk kenakan kawalan harga. Kerana masalah kita sekarang ni, Malaysia pun memang sudah ada negara sebagai negara. Malaysia adalah negara yang paling tinggi sekali ada kawalan harga di seluruh Asia Tenggara. Kita ada 120 lebih kawalan harga. Dan kalau tidak kena cara, kawalan harga itu akan menambahkan lagi masalah seperti yang pernah berlaku dengan cerita ayam dan telur. Masa itu bila dilihat ada masalah kenaikan harga ayam dan telur, pentadbiran masa itu ambil pendekatan kita kawal harga, tetapkan harga sekilo berapa-berapa. Jadi bila penternak tengok, dia kira buat apa aku nak teruskan pelihara ayam ni, kerana bila aku jual aku rugi RM2 setiap 1 kg tu. Nak tunggu pula subsidi datang ni lambat. Entah dapat ke entah tidak, modal pusingan tu dah habis. Jadi dia buat apa? Sebab itu ada yang bakar anak ayam. Sebab bagi dia, kos untuk dia simpan tiap-tiap hari itu lagi mahal. Jadi kita dah melalui proses ini yang mana kawalan harga semata-mata, dia kalau tidak berhati-hati akan mula ada kesan kepada bekalan. Dan daripada harga mahal, tiba-tiba jadi tak ada. Dan sebab itu saya lebih berhati-hati supaya kita tidak terlalu cepat mengenakan kawalan harga. Kerana sekarang ini kalau tidak, kita akan mengulangi masalah yang kita ada dengan soal ayam dan telur. Jadi jalan dia ialah jalan panjang. Dan jalan panjang itu ialah kerajaan, persekutuan, peruntukkan wang untuk bina kapasiti makanan, kerajaan negeri, peruntukkan tanah untuk kita usahakan makanan, rakyat kena turut serta dan terlibat untuk mengusahakan makanan. Cuma we have to find a sweet spot supaya semua ini menguntungkan semua pihak. Yang bekerja itu dia dapat 2,000 lebih sebulan, yang kerajaan negeri dapat membantu dan dapat hasil daripada kegiatan ini, dan kerajaan persekutuan dapat memastikan masalah gangguan makanan dan juga harga ini dapat diselesaikan untuk jangka masa akan datang. Yang IoT dan IR 4.0 itu
Yalah, dia IoT ni ada di macam-macam peringkat lah. Kalau contohnya kita boleh bina infrastruktur pertanian yang saya sebutkan dengan cepat dan dengan banyak di seluruh negeri Terengganu contohnya, itu saya ingat akan menggandakan penggunaan IoT di sini kerana memang rumah hijau dan tapak pertanian sekarang semua menggunakan internet. Dia tekan saja, air keluar sendiri. Dia tak adalah baja macam dulu ni, tak adalah. Semua dia pakai liquid fertilizer. Dia control kan. Jadi itu juga sebahagian sebabnya kenapa kita nak mempercepatkan pembinaan infrastruktur sebegini. Kerana kita yakin selain daripada soal makanan dan sebagainya, dia menambahkan kemahiran dalam bidang-bidang teknikal seperti IoT, kerana paling kurang perlu seorang engineer untuk menguruskan kapasiti ataupun infrastruktur pertanian tadi. Saya ada lebih kurang 20 soalan lagi ni, tapi kalau saya jawab semua 20 mati orang. Dia tak berhenti ni kan. Jadi saya serah kepada Dr. Samsuri jawab lah untuk dia jawab. Saya pula jawab. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Kebanyakan soalan-soalan tu adalah kait dengan Kementerian Ekonomi. Cuma ada satu soalan di situ yang saya lihat saya nak beri perspektif sedikit, iaitu soalan mengenai IoT, Internet of Things dan Industrial Revolution 4.0 yang masih lemah dan soalan itu di negeri ini dan perancangan dan sektor yang diberi keutamaan untuk teknologi ini. Saya rasa semua orang terlibat, bukan sahaja di peringkat kementerian, pelbagai kementerian, bahkan di semua kerajaan-kerajaan negeri. Cuma ada perkara dasar yang kita perlu perhalusi sebenarnya dan very careful when we look at on the Internet of Things and Industrial Revolution 4.0, kerana ada beberapa balancing act yang perlu kita buat. Istilah IoT and International IR 4.0 ini diguna pakai secara menyeluruh di seluruh dunia. Sedangkan di sana sepatutnya perlu dibuat beberapa penyelarasan dan synchronization antara negara maju dan negeri tidak maju. Sebab kalau tidak, kesan kepada negeri yang sedang membangun ini berbeza dengan kesan terhadap negara-negara maju. Saya buat contoh. Penggunaan IoT dan IR 4.0 20 tahun dahulu tak sama dengan sekarang ini. 15 tahun dahulu tak sama. Pelaburan daripada, sebagai satu contoh, kesan kepada rakyatnya ialah 20 tahun dahulu kalau pelaburan 400 million daripada untuk petrochemical mungkin memerlukan 1,000 orang pekerja. Tapi akibat daripada the advancement of IoT dan IR 4.0, 400 million investment untuk petrochemical pada waktu ini hanya memerlukan dalam 100 orang atau kurang daripada itu lagi. So at the expense of workers. Sedangkan dalam masa yang sama, negeri yang sedang membangun atau negara yang sedang membangun juga perlu menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat. Jadi ini sedang kita hadapi di, kata silap saya, di Kerteh sendiri. Pelaburan yang latest daripada Petronas sebab 200 million, nak pakailah 50 orang saja berbanding dengan dahulu. So the advancement of IoT dan Industrial Revolution 4.0, dia akan memberi kesan sedikit sebanyak kepada tenaga kerja. Itu satu. Maknanya apa? Maknanya IoT dan IR 4.0 akan memberi kesan positif kepada sektor-sektor tertentu, terutama perkhidmatan. Sektor-sektor pembuatan ini positif, produknya banyak, increase productivity, tetapi kesan kepada employability ke rakyat. Jadi rakyat bertepik-tepiklah. Pelaburan ada tapi kerja tak ada. Itu satu bab. Sebab itulah kita lihat negara maju seperti Britain umpamanya, mereka dapat merasa kesan IoT dan Industrial Revolution 4.0 ini setelah berlakunya Brexit. Sebelum ini banyak tenaga kerja mereka ambil daripada Poland, daripada Portugal, daripada Eastern Europe yang masuk ke United Kingdom yang boleh kerja. Tetapi bila berlaku Brexit, iaitu apabila United Kingdom keluar daripada EU, menyebabkan tenaga kerja ini terpaksa balik dan mereka kekurangan tenaga kerja. Dan pada waktu itulah
maka mereka melihat pengisian IoT dan IR 4.0 ini akan memberi kesan yang sangat positif kepada mereka. At that time, pada waktu itu. Sebab itu, kita kena careful dengan penggunaan IR 4.0. Tidak begitu, dia bukan menyeluruh untuk semua sektor, memberi kesan yang positif. Ada sektor-sektor tertentu, perkhidmatan, pertanian dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena ada balancing act untuk memastikan bahawa rakyat-rakyat ni tidak ditinggalkan dan tidak sepenuhnya kita bergantung kepada penggunaan teknologi. Okey, ada soalan-soalan bawah lagi ni. Ni kita ada sampai pukul apa ni? Sampai pukul 4 ke apa ni? Soalan banyak, ada 30 ni. Saya tak boleh jawab semua kan, 30 letih kita tak balik. Bawah sikit. Yang soalan bila nak mulakan kerja-kerja menambak tebing Sungai Kuala Telemong, itu memang sudah diluluskan. Jadi sekarang dia dalam proses perolehan dan sebagainya. Dia telah diluluskan untuk tahun ini. Jadi bila Kementerian Ekonomi meluluskan projek itu, dia diberikan kepada Kementerian Pelaksana. Jadi kalau kerja-kerja tebing sungai ini, Kementerian Pelaksana sama JPS kan. Dan JPS akan melalui proses itulah. Dia akan tengok, kemudian dia buat perolehan dan sebagainya lah. Seterusnya, remains ringgit Malaysia remains weak and inflation, cost of production with aggravated living cost, immediate actions can bank negara government do. Satu ialah kita akan terus terdedah kepada keadaan yang berlaku di US. Dan dari segi tindakan segera itu sebenarnya kalau pandangan saya lah, kita sebenarnya telah terlepas kapal. Kerana sebaik saja COVID, negara-negara lain dengan cepat menaikkan kadar interest dia. Sebab itu di seluruh rantau ini, semua 5% lah. Thailand 5%, Indonesia 5%. Kita sebab kita nak masuk pilihan raya. Jadi kerajaan tak berani nak naikkan. Jadi sekarang ini kita that's the reality. Jadi kita 3%, satu dunia 5%. Bayangkan begini kan, kalau saya ada $100 juta kan, saya nak letak kat Malaysia ke, saya letak dekat Singapura ke, saya letak dekat US. Selagi kita ada differential itu, kita akan terus berhadapan dengan keadaan begini kan. Kalau kita naikkan, kita akan ada isu lah kerana dia mula ada kesan kepada ekonomi dan sebagainya kan. Jadi sebab itu pandangan saya ialah dari segi dasar monetary itu, sebenarnya dia bukan semata-mata lagi mengenai OPR kerana dia tidak semudah itu untuk menaikkan OPR kan. Tapi kita boleh tengok juga beberapa perkara yang berbentuk transaksi harian. Contohnya, orang beli forward dolar. Saya nak bayar dalam dolar 10 bulan lagi, saya dah beli dolar sekarang. Ini juga sebahagiannya yang menyebabkan ringgit lemah. Jadi kita kena tengok peraturan-peraturan kalau forward hedging, terutamanya yang melibatkan forward transaction, yang ini saya ingat boleh dilihat dan boleh bincang dengan Bank Negara. Dia tidak melibatkan OPR, tetapi dia melibatkan macam mana kita nak menutup lubang-lubang yang orang boleh beli dolar tanpa ada keperluan sangat. Kerana any transaction yang menukar ringgit kepada dolar, baik sekarang ataupun baik forward, itu sudah tentu akan ada kesan kepada kedudukan ringgit lah. But dia juga sebenarnya ada kena-mengena juga dengan keadaan di negara kita, kerana and that's why I think we have to go through the state election. Dia satu lagi milestone penting mengenai pelabur, sentimen pelabur ialah stability. Jadi dia tengok setakat ini ada stability, tapi dia rasa dia nak tengok pula macam mana keputusan pilihan raya negeri akan datang.
Jadi we have to go through sampai pilihan raya negeri akan datang, let the dust settle, then they will form an opinion. How exactly is the politics in this country going? Lepas itu dia decide, dia nak park duit dia kat mana. Because kita sebagai ringgit kita, dipengaruhi paling besarnya ialah dekat mana orang letak duit dia. Orang US, orang China, orang Jepun semua ni, dia letak duit dia kat mana kan. Jadi kalau dia rasa dia tak nak letak kat negara tu, dia bawa keluar, ringgit jatuh lah. So I think we have to wait for that lah kan. Tapi dari segi adalah beberapa perkara yang nampak positif kepada kita. Contohnya harga minyak mentah dijangka akan kekal tinggi. Sebab Saudi buat keputusan untuk potong lagi pengeluaran minyak mentah kan, untuk kekalkan harga. So saya ingat 2 hari ini dia dah naik sampai $77 lah, kalau tidak 72, 73. So bila harga minyak mentah tu kekal tinggi, itu akan bagi lebih ruang kepada ringgit untuk mengukuh. Kerana negara yang ada minyak, oleh kerana dia jual in dollar dan dia akan dapat duit tu balik daripada currency dia. Jadi ada beberapa perkara, but I think memang we have to ride this through. That's my opinion. We have to ride this through. Dia tidak ada Panadol yang boleh secara cepat. Saya tak tengok lagi currency pada hari ini. Minggu lepas dia ada kesan positif terus apabila masalah hard ceiling hutang di US diselesaikan. Daripada 4.6 dia terus jatuh 4. Dia terus mengukuh ke 4.58 dalam satu hari. But we can never tell kerana dia pelabur ni dia tengok banyak perkara, but sepatutnya tekanan kepada ringgit itu tidaklah begitu teruk berbanding dalam 1-2 minggu yang lepas, because the debt ceiling has been settled. But we'll see how it goes in the next few weeks. Sejauh mana pihak Kementerian Ekonomi menjadi pihak untuk memudahkan urusan Kementerian Kewangan dalam menyalurkan hasil royalti kepada Terengganu, itu bukan bidang kuasa dan bidang kerja Kementerian Ekonomi. Siapa yang tanya soalan itu? Kementerian Ekonomi bertanggungjawab mengatur perancangan ekonomi jangka panjang, baik dari segi dasar dan diterjemahkan kepada peruntukan projek-projek. Jadi bila kajian tiap-tiap tahun umumkan belanja mengurus berapa, belanja pembangunan berapa. Belanja pembangunan itu yang nak buat sekolah, lebuh raya semua, itu semua di bawah Kementerian Ekonomi. Tapi soal macam mana nak menguruskan fiskal, berapa nak berhutang, berapa nak bayar, gaji berapa, yang itu di bawah Kementerian Kewangan. Jadi insyaAllah kalau PM datang boleh tanya PM. Kan? Seterusnya, kena turun bawah sikit. Saya ingat bawah lagi, saya ingat yang pasal kadar, ini pun pasal ringgit. Adakah Malaysia sedang berkira untuk mengguna mata wang alternatif seperti yang dibuat oleh Rusia, China dan Saudi Arabia? Kenapa China, Rusia dan Saudi boleh buat? Ialah kerana mereka ada skala ekonomi dalam bidang tertentu yang mereka boleh buat. Dan cara mereka pun, mereka tak gunakan sebagai mata wang mereka tu sebagai mata wang dagangan antarabangsa. Dia guna sebagai bilateral. Maksudnya, kalau Saudi jual minyak kepada China, dia bersetuju sekarang China bayar dalam rial ataupun China bayar dengan renminbi, begitu. So it's bilateral on transaction by transaction basis. Dan mereka boleh buat kerana mereka ada skala untuk urus niaga mereka. Minyak memang Saudi besar kan. Rusia contohnya gas dan perkara lain. China memang nombor 2 di dunia. Dan dia ada banyak urus niaga yang besar dengan negara-negara lain. Jadi dia boleh putuskan begitu. Kita belum dalam keadaan begitu. Kecuali contohnya satu dunia pakai kelapa sawit kita. Semua orang makan kelapa sawit. Dia tak boleh hidup tanpa ada minyak sawit kita.
dan kita dah ada kuasa untuk kita kawal pasaran tertentu dalam dunia, baru kita boleh buat ketetapan kalau nak beli sawit saya bayar dalam ringgit atau dan sebagainya kan. So saya walaupun saya tahu ini perkara yang disebut-sebut, I know that it sounds nationalistic, tapi saiz kita sebagai ekonomi ni masih lagi kecil lah. Kalau kita nak beli dengan Indonesia, contohnya kan, kita berdagang dengan Indonesia, kita minta Indonesia terima, kita bayar dengan ringgit, tak tentu dia terima tau. Tak tentu dia terima. Dia kata, tak nak, aku nak suruh kau bayar dalam dolar. Nak tak nak, kita kena bayar dengan dolar kan. Jadi, sehinggalah kita sampai ke satu peringkat yang kita betul-betul ada skala. And it will take a while in anything for us to have a scale. Because we are a small nation. We have to accept that. Jadi, benda yang boleh diguna pakai oleh Rusia, China, Saudi, or even Indonesia or India, dia sebenarnya tidak terpakai kepada kita lah. And I prefer to be realistic rather than kita explore benda-benda yang besar kemungkinan takkan boleh dibuat for a long time kan. Syarikat-syarikat gergasi banyak restructuring di Malaysia, contoh Panasonic akan tutup berapa. Apa sebenarnya berlaku is quite straightforward kerana kita tidak bergerak sederak dengan keperluan kandungan nilai mereka. Kan? Masa kilang-kilang ini datang, kilang aircon, kilang cooker, yang dia tutup tu rice cooker, national rice cooker, masa dia datang 20-30 tahun dulu, gaji kita rendah. Dan dia boleh bayar orang kita untuk pasang-pasang, bila dia jual itu oleh kerana gaji pekerja kita rendah, dia masih lagi boleh buat untung. Sekarang 30 tahun kemudian ni macam Menteri Besar sebut tadi, keadaan dah berubah. Gaji kita pun mahal kerana orang kita nak gaji minimum, kalau kerja kat kilang nak 2,000 lebih. Sedangkan rice cooker tu harga makin rendah setiap tahun tu. Dulu rice cooker mahal, sekarang makin rendah kan. Jadi maksudnya kilang-kilang atau operasi-operasi yang banyak bergantung kepada buruh yang intensif, yang tidak banyak sangat otomasi, yang hanya memasang, bukan mereka. Kilang-kilang ini akan dia dah tidak untung lagi untuk di Malaysia. Dan mereka sama ada akan tutup ataupun mereka akan alihkan dengan negara-negara lain yang gajinya lebih rendah lah. Dan itu akan terus berlaku. Sebab itu saya kata, kita perlu ambil masa untuk menstrukturkan balik ekonomi kita, kerana yang dulu-dulu zaman 80-an, 90-an itu tidak lagi sesuai di negara kita. Sebab kenapa orang nak datang kat Malaysia kalau dia boleh dapat harga separuh lagi murah daripada di Vietnam, di Indonesia, di Filipina. Dan itulah yang berlaku sekarang kan. Jadi sebab itu bila saya push supaya kita dengan cepat menjadi pemimpin peralihan tenaga di rantau ini, is for a reason. Kerana kita tidak ada lagi a regional leader dalam sektor ini. Semua tengah merangkak ni, Indonesia ke Thailand ke, when it comes to energy transition, semua tengah merangkak. Dan kandungan teknologi dan nilai dalam banyak-banyak benda, yang paling banyak sekali ialah dalam sektor energy transition. Lebih cepat kita berada di situ, lebih cepat kita menjadi pemimpin serantau, lebih cepat syarikat-syarikat ini akan membuka perusahaan kilang di sini, dan kita boleh berada di depan negara-negara lain dan orang lain beli daripada kita. Kerana banyak daripada sektor sedia ada di Malaysia ini memang kita terpaksa menghadapi hakikat yang kita tidak punya daya saing dari segi kos seperti mana yang dahulu-dahulu. And it will continue. And Okey YB, Yeah. kita nak teruskan dah. Itu soalan-soalan daripada Slido, dan kita nak beri peluang kepada para hadirin yang hadir untuk memberikan soalan secara terbuka. Kita ambil satu atau dua soalan dan sampaikan kepada Abang Menteri. Silakan, kita beri peluang, sila nyatakan nama dan dari mana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Rafizi, Datuk Seri MB dan semua hadirin yang hadir. Saya ada satu cadangan. Oleh kerana cadangan ini, saya Ahmad Azrin Adnan dari Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu. Cadangan ini adalah untuk mengurangkan kadar kemiskinan, bukan hanya di Terengganu, bahkan di seluruh negara lah. Jadi oleh kerana cadangan ini terletak di bawah kuasa Kementerian Kewangan, jadi saya cuba ajukan dan barangkali Yang Berhormat boleh majukan kepada pihak berkaitan. Hari ini kita banyak bergantung kepada usaha untuk meningkatkan pendapatan isi rumah sebagai satu cara untuk mengurangkan kadar kemiskinan. Tetapi kurang kita beri tumpuan kepada bagaimana kita boleh murnikan kaedah pemutihan. 2 minggu lepas saya bercakap dengan pasukan lembaga hasil dalam negeri yang mana di bawah Akta Seksyen 81 Akta Cukai Pendapatan 1967, lembaga hasil dalam negeri boleh menggunakan seksyen ini untuk mendapatkan data daripada agensi-agensi. Tetapi peruntukan yang ada ini hanya terhad kepada hartanah, saham dan juga surat cara pasaran modal seperti nota kontrak lah. Dia tidak boleh akses data-data yang ada di tabung gaji dan juga amanah saham nasional berhad. Yang mana asnaf ini sebenarnya untuk makluman kita semua ada 2 bentuk pelaburan yang asnaf kita ni secara tidak sedar ada pelaburan yang mereka letakkan di tabung gaji dan juga amanah saham Bumi Putra misalnya. Jadi cadangan saya ialah kalaulah boleh diusulkan kepada Kementerian Kewangan untuk diberikan data-data ini, data pemutihan lah, akses yang maklumat yang ada di tabung gaji dan juga amanah saham nasional berhad untuk diberikan kepada Majlis Agama Islam Negeri supaya kita dapat memastikan data pemutihan itu adalah data-data yang benar-benar menjelaskan realiti yang ada. Hari ini kita bergantung sepenuhnya kepada maklumat yang diberikan asnaf. Jadi kalau dicerita benda betul, betul lah. Dan kita telah dapat mengesan di pihak Majlis Agama, kita telah dapat mengesan beberapa kes yang mana asnaf mempunyai wang yang cukup banyak lah di beberapa tempat pelaburan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Datuk Azrin. Kita beri satu lagi YB ya. Kita bagi 2 soalan lah. 2 soalan betul kita beri makan. Ya, sebelum Bukan YB pukul satu, buat bukan pukul penutup satunya. dan rumusan. Okey. Okey, yang di tengah tu. Dia ada 1, 2, 3 soalan boleh dah. Okey, boleh satu lagi dah. 3 soalan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri Besar Terengganu, saya Muhammad Nur bin Haji Ismail, pengurusi Persatuan Pemandu Pelancong Bandar dan Alam Semula di Negeri Terengganu. Saya tertarik dengan apa yang Berhormat Menteri kata tadi, yang menyentuh mengenaan dengan pelancongan negeri dan pelancongan negara khasnya. Tapi sejauh manakah pihak kerajaan membantu penggiat-penggiat pelancongan? Kalau kita tengok kan, setiap kali bajet pelancongan yang dibentangkan oleh pihak kerajaan, peruntukan yang diberikan hanyalah untuk infra sahaja. Tapi tidak melibatkan keseluruhan kepada yang memainkan atau menaikkan pelancongan negara. Sebagai contoh, ejen-ejen pelancongan yang selalu ditekankan hanyalah macam tadi YB sendiri sebut pun perhotelan. Tapi sebenarnya dalam pelancongan ni bukan hanya hotel, bukan hanya ejen-ejen pelancongan dan orang yang antara penggiat atau yang menaikkan, mempromosikan produk pelancongan adalah pemandu pelancong. Tapi setiap bajet tak nampak satu peruntukan yang khas dibagikan. Hanya sekali saya rasa semasa zaman Tun itu hari. Walau dibagi imbuhan sedikit sahaja. Selain daripada itu, tadi YB sendiri ada menyebut subsidi yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu khasnya dalam bidang pertanian, nelayan, petani. Semua ada peruntukan dia tertentu. Tapi bagi kami, sebagai pihak pelancongan, khasnya daripada pemandu pelancong, saya rasa tak pernah ada. Malahan, semasa
pandemik itu hari yang amat terkesan adalah pemandu pelancong. Walaupun boleh dikatakan di Terengganu tak ramai, hanya sekitar 100 orang dicampur kepada yang ada 2 batch. Tapi keseluruhan pemandu pelancong di Malaysia lebih kurang 19,000 lebih. Inilah antara individu atau orang yang menaikkan, sama-sama membantu kerajaan menaikkan industri pelancongan. Tapi seakan tak nampak peranan atau tugas dan kerjaya sebagai pemandu pelancong. Sedangkan bukan kami pemandu pelancong ni bukanlah kata tak ada kelayakan. Kalau di Terengganu, saya boleh katakan 99% pemandu pelancong di Terengganu semua ada degree. Tapi itulah. Saya harap pihak ni, perkara ni mungkin pihak YB boleh kemukakan Cadangkan soalan tu. Sekian, terima Kita kasih. kesudahan masa. Terima kasih atas kerjasama. Dan soalan yang terakhir, YB. Satu lagi soalan sebelum kita menutup. Ada daripada YB Exco kita. Tes. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar, yang berhormat Menteri Ekonomi. Saya Dr. Mahamat Putih dari Exco bahagian Infrastruktur, Utiliti, Kemudahan Awam dan Teknologi Hijau. Pertama saya nak bangkit berkaitan dengan LPT 3 kita ni. 2 tahun lepas telah diluluskan bajet sebanyak lebih kurang 30 juta untuk buat kajian awal. Dan nampaknya sehingga kini untuk bajet sebenar LPT 3 ni tak ada lagi lah. Sedangkan dia akan memberi keuntungan yang besar kepada negeri Terengganu dan juga negeri Kelantan lah. Saya harap Yang Berhormat Menteri consider baliklah LPT 3 kita ni. Keduanya berkaitan dengan air. Sumber air kita tahu bahawa akan datang berlaku perubahan iklim yang besar yang mana sumber air agak terhad. Jadi kita walaupun negeri Terengganu ini tidak menyertai paat, tetapi kalaulah diberi peruntukan, saya rasa tidak menyalahi perlembagaan persekutuan juga walaupun tidak menyertai paat. Kita telah banyak memohon bantuan daripada kerajaan federal untuk kemudahan air-air kita ni di negeri Terengganu. Jadi kita mengharapkanlah supaya Yang Berhormat Menteri consider juga berkaitan dengan air kita ni, terutama nak buat kajian awal berkaitan dengan kemudahan sumber dan juga nak buat dam ataupun apa-apa perkara lah yang berkaitan dengan air ni. So ini untuk kemudahan kita di negeri Terengganu ini. Itu saja 2 soalan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih YB Dr. Mahamat, dan kita terus bersama dengan YB Menteri untuk menjawab soalan dan seterusnya membuat rumusan dan juga penutup. Silakan YB. Dia soalan yang pertama tadi paling mudah dijawab kerana kerajaan memang telah melancarkan padu. Padu ataupun pengkalan data utama adalah pemetaan semua data dalam sistem kerajaan dan agensi yang membolehkan kerajaan melihat pendapatan bersih isi rumah ataupun net disposable income untuk setiap keluarga. Jadi semua data LHDN, semua data EPF, semua ada kat situ lah. Dan tahun depan insya-Allah kerajaan akan melaksanakan Akta Omnibus yang mengubah semua akta-akta yang menghadkan perkongsian data sesama kementerian. Jadi isu data tu insya-Allah diselesaikan menjelang Januari. Dan kemudian dia akan membolehkan agensi-agensi lain di peringkat negeri pun termasuklah zakat dan sebagainya untuk menggunakan padu supaya kita boleh melihat dengan terperinci. Dan ini sebahagian daripada usaha kita pertama untuk mengalih dasar kerajaan daripada yang B40, M40, T20 ni. Kita nak pergi kepada house by house. Kau nak berapa, gaji berapa, kereta berapa, so that we know exactly yang mana nak dibantu kan. Yang kedua ialah untuk subsidi bersasar.
Jadi bila kita dah ada maklumat sehingga ke peringkat itu memudahkan kita untuk betul-betul memastikan apa-apa bantuan itu sampai kepada keluarga yang betul-betul. Dan data dan maklumat daripada pihak zakat mengikut negeri-negeri itu memang sangat penting supaya kita dapat mengukur satu isi rumah itu sebenarnya berapa yang dia dah terima daripada kementerian. Sebab daripada pelbagai kementerian dia dapat, kemudian daripada zakat dan sebagainya kan. Jadi menjelang Januari tahun depan, saya ingat perkara itu insya-Allah akan diselesaikan. Sekarang dia dah ada tau, dia dah sampai setiap isi rumah tu kita dah tahu sebenarnya, tapi data itu statik. Maksudnya tiap-tiap 5 bulan agensi-agensi ni kena hantar kat kita baru kita tengok. Menjelang Januari padu akan menjadi real time. Dia bayar je cukai, kita nampak. Dia dapat je bantuan, kita nampak terus. Dan itu akan membantu pemutihan dan memastikan semua bantuan itu benar-benar bersasar lah insyaAllah. Soalan kedua pasal pemandu pelancongan tadi, insyaAllah pandangan saya memang bahawa kita perlu memperuntukkan lebih banyak kepada usahawan-usahawan pelancongan untuk membina dan menghasilkan produk-produk pelancongan di kawasan masing-masing kan. Jadi insya-Allah pandangan itu mengenai nasib dan kebajikan mereka yang terlibat dalam aktiviti pelancongan itu kita akan bawa. Selain daripada soal allowance dan sebagainya, tumpuan saya juga ialah bagaimana nak merancakkan usahawan-usahawan pelancongan di peringkat bawah supaya bantuan itu juga diberikan yang bersifat keusahawanan, bukan semata-mata bersifat infrastruktur. YB Exco tadi ada tanya 2 soalan. Satu yang melibatkan LPT 3, yang itu insya-Allah kami akan semak keadaan dia. Dan saya ingat, saya in fact sebut pun tadi kepada Datuk Seri Menteri Besar, at one point obviously dia akan bersambung terus ke Kota Baru. There's no question about that lah kan, apa-apa kan. Cuma now I think kita tengok dari segi keutamaan dan sebagainya. So I will go back and tengok balik setakat mana and we'll see. Dan kita juga akan mula merancang RMK 13 mulai tahun depan. Jadi kalaupun contohnya kita ada kekangan dalam 1-2 tahun ini, tapi sudah tentu bila kita rancang untuk RMK 13 dia sampai 2030. So there's a lot of possibilities and definitely LPT 3 is one of the key consideration juga insyaAllah. And pasal air, memang dia melibatkan kementerian saya, kerana peruntukan itu datang daripada kementerian saya dan juga Kementerian Sumber Asli NRECC kan. Memanglah kita ada beberapa parameter, termasuklah sama ada ia sebahagian daripada wasiat Akta 2006 ke tidak kan. Tapi persetujuan setakat ini di peringkat Kabinet dan juga dengan negeri Sabah dan juga negeri Kelantan, dan saya juga dah pengerusikan sebenarnya satu mesyuarat dengan semua syarikat air seluruh negara. Pandangan saya ialah kita akan melihat secara menyeluruh. The issue is how much can we spend at one go. Itu saja. But I think we will be looking at macam mana nak membantu, whether or not you are wasia ke tidak. Kalau ada keperluan pindaan akta untuk kita membolehkan isu ini dipercepatkan, dan itu insya-Allah akan diusahakan. So I think we'll take it step by step. Mana yang kita boleh bantu dari segi kos operasi tanpa melibatkan bidang kuasa akta. Contohnya untuk membolehkan syarikat-syarikat air mengurangkan belanja operasi elektrik melalui floating solar dan sebagainya. Yang itu I think we can do it as part of the development grant dan sebagainya lah. Mana yang melibatkan tanggungjawab yang berdasarkan akta. That one we will see juga dan kita akan melihat secara menyeluruh lah. Cuma di peringkat kami, Kementerian Ekonomi, kita kena berhati-hati supaya kita tidak melanggar akta. Kerana akta tu is very clear bagaimana negara akan mendanakan industri air.
mana yang tanggungjawab PAAP, mana tanggungjawab kerajaan negeri kan. So we have to be careful supaya sementara kita nak selesaikan isu ini, kita tidak melanggar akta. But what we will be able to do, kalau perlu ada pindaan yang sewajarnya for us to navigate this, then we will, in fact sebenarnya cadangan-cadangan pindaan itu telah pun dibawa di peringkat Kementerian YB-NIK, di peringkat NRICC. So I think dia akan dipercepatkan insyaAllah. Jadi saya nak tutup. Terima kasih sekali lagi banyak-banyak kepada Datuk Seri Menteri Besar, kepada seluruh kepimpinan Kerajaan Negeri, kepada semua yang hadir. Kita ada tugas yang berat. And dia tidak mudah, dan dalam keadaan negeri Terengganu dia lebih mencabar kerana jurang itu lebih besar berbanding tempat-tempat lain kan. Dan orang selalu cakap masa mencabar ni dia tidak akan pergi dengan mudah lah. It will stay. Sebab tu orang selalu kata kan, tough things don't last, tough people do. Benda-benda yang susah ni lama-lama dia akan berlalu jugalah. Tapi dengan syarat kita betul-betul fokus lah kan. Jadi perancangan kerajaan persekutuan tu ada. Mesej apa yang perlu ditumpukan, sektor apa yang perlu ditumpukan itu jelas. Yang kita nak pastikan bahawa kerajaan negeri sambut dan yang penting rakyat sambut. Because it is, negara kita perlu beralih daripada perancangan ekonomi yang ditentukan daripada atas semata-mata. Dia kerajaan ni sebenarnya tugas kami hanyalah menetapkan dasar dan bagi hala tuju dan bagi insentif ke arah itu. Tapi sama ada benda itu betul-betul rancak ke tidak, dia mesti disambut oleh semua orang. And that is the challenge yang perlu kita sambut di negeri Terengganu. Kalau hala tuju tu jelas dah. Kita ada ECRL, kita perlu bina jaringan produk, kita perlu bina jaringan infrastruktur, ada potensi pelancongan, ada potensi tenaga boleh baru di Kerteh. Soalnya ialah sama ada benda ini disambut dengan cepat dan sepenuhnya oleh atau tidak oleh ekonomi di negeri Terengganu. And I think that's a challenge, and at least we have the clarity. And as best as possible, kita akan cuba bekerjasama mana yang untuk percepatkan. Dan saya pasti kalau diberi tumpuan sebaiknya, masalah yang paling besar pun boleh dirungkaikan juga. Jadi dengan itu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi tuan-tuan dan puan-puan dan Dia kena tunjuk Terengganu ada sabdu. Sakuk. Orang sekejap tak pernah dengar orang Terengganu sakuk. Dia kena mesti ada sabdu ke. Tidak kena marah media lah, dia datang pagi-pagi cover apa asyik tak ada sidang media. Marah dia. Marah sebab dia. Balik kena marah sebab lah. Marah dah. Ada seribu bukan soalan. Seribu sekali kan? Soalan sama je. Tak lain. Dia lain dari ini. Orang stage ni. Tahu dah nak tanya apa. Okey, dah boleh mula dah? Ya, sila. Sila. Alright. Akan terus soalan lah. Kita lapar perut dah ni. Berkenaan dengan sesi libat urus hari ini, mungkin ada pembangunan yang baru daripada Persekutuan Bawah kepada Kementerian Negeri khususnya mungkin ada. Di sesi libat urus di negeri Terengganu dan semua negeri-negeri yang lain adalah penting supaya kita boleh selaraskan perancangan ekonomi di peringkat persekutuan dengan peringkat negeri masing-masing kan. Jadi contohnya kalau pada hari ini di negeri Terengganu, Kementerian Ekonomi berkongsi beberapa sektor-sektor yang penting.
Maksudnya tumpuan kami adalah kepada sektor-sektor ini, termasuklah contohnya ialah yang melibatkan peralihan tenaga, yang melibatkan penstoran karbon, carbon capture and storage, yang melibatkan projek-projek keterjaminan makanan, produk-produk pelancongan yang mengambil peluang jajaran ECRL. Jadi fokusnya ialah apabila tumpuan di peringkat pusat itu adalah telus kepada perancangan kerajaan negeri juga boleh menyambut dengan memastikan bahawa perancangan di peringkat kerajaan negeri juga mengambil kira tumpuan-tumpuan tersebut. So I think once you have the alignment, jadi setiap tumpuan yang dibuat baik oleh kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri akan ada peluang yang lebih baik untuk dijayakan. So far berapa banyak projek untuk Terengganu sebenarnya? Menerusi CSC Libak Urus ni. Tak, projek ini sebenarnya telah projek-projek telah diluluskan semasa belanjawan. Kan, jadi contohnya projek untuk tahun 2023 sebanyak 1.5 bilion telah diperuntukkan. Jumlah keseluruhan 1,300 lebih ya, jumlah keseluruhan 1,300 projek lebih yang dibiayai oleh kerajaan persekutuan. I think it's 1365. Can get the number later lah kan. So Libak Urus ni bukan sebab itu juga yang saya selalu sebut juga dalam sidang media dan yang lain kan. Kita kena beralih daripada pendekatan pergi ada sesi Libak Urus ke ada apa umum projek. It doesn't work that. Kita kena pastikan bahawa proses peruntukan dan proses menentukan projek itu proses yang berlaku setiap tahun semasa belanjawan dibangunkan, semasa rancangan Malaysia diusahakan kan. Jadi bila kita hadir masa ini ialah untuk kita selaraskan balik perancangan di peringkat kerajaan negeri dan di peringkat kerajaan pusat. Kerana perancangan-perancangan inilah yang diterjemahkan dalam bentuk projek-projek yang dibiayai oleh kerajaan pusat dari satu masa ke satu masa. Tadi ada sentuh pasal projek perubatan sungai di Delengau kan, kemana kita dah masuk pertengahan ni. Mungkin boleh ulas sikit berapa bajet yang diluluskan untuk sungai Tak ingat saya terlebur. Saya tak ingat lah. In total ada lebih kurang berpuluh ribu projek yang bernilai 99 bilion. Jadi kalau minta menteri ingat setiap satu Menteri ya kan. Cuma saya ingat bahawa memang sebut telah diluluskan. Total saya tak ingat lah. Balik pada peluang lagu beli baru. Salah satu daripada sektor yang diusahakan oleh kerajaan pusat sekarang ialah dari segi kepimpinan kita dalam kerana di rantau ini tidak ada negara yang betul-betul memimpin. Dan dalam 2 tahun 2020-2021 jumlah pelaburan di dunia yang paling besar ialah dalam teknologi hijau. Jadi untuk kita mendapat pelaburan di masa akan datang, negara kita mesti berada di depan sebagai pusat peralihan teknologi hijau di rantau ini. Terengganu ada potensi yang begitu besar kerana salah satu komponen kepada peralihan tenaga ataupun teknologi hijau ialah bagaimana kita menyahkarbonkan ekonomi. Kita ada kandungan karbon yang tinggi dan karbon ini yang menyumbang kepada kenaikan suhu dan sebagainya. Jadi negara-negara yang boleh menyahkarbonkan ekonomi mereka akan dilihat sebagai berada di depan.
Dan satu peluang yang ada di Terengganu ialah dengan kita menyuntik karbon daripada environment, daripada persekitaran kita, ataupun yang diimport daripada negara lain. Negara lain ambil karbon daripada persekitaran mereka, dia hantar ke negara kita untuk disuntik di dalam telaga-telaga minyak yang tidak lagi dipakai. Yang itu teknologi yang dipanggilkan sebagai CCS, Carbon Capture and Storage, dan yang ini ada potensi yang besar di Terengganu kerana Terengganu yang paling banyak lapangan minyak yang sudah tidak digunakan kerana minyak makin berkurangan kan. Jadi itu antara salah satu perkara yang akan diberi tumpuan, dan ini akan membolehkan industri minyak dan gas yang ada di Kertih sekarang ini bertukar menjadi industri hijau dengan menggunakan telaga minyak sedia ada untuk menyimpan dan menyah karbon. Mungkin dalam tempoh berapa tahun lagi untuk perancangan? Menyah karbon. Kalau perancangan sedia ada sekarang, dijangkakan bahawa fasiliti pertama untuk menyah karbon di Kertih boleh beroperasi 2030. Tapi saya nak percepatkan sebab saya ingat satu perkara yang kita boleh buat di peringkat kami ialah Kementerian Ekonomi dan Kerajaan perlu mempercepatkan menggubal undang-undang untuk mengawal selia aktiviti nyah karbon. Sekarang tak ada lagi. Jadi bila tak ada tu, pelabur nak masuk tu dia tak tahu macam mana. Jadi kalau kami boleh percepatkan dalam 1-2 tahun ini, insya-Allah sebelum 2030, I mean my hope is to see it happening 2028. Okay? Nice. Jadi yang perkenaan pasal LPT 3 tu status dia macam mana sebenarnya? LPT 3 sekarang ini status dia masih lagi dalam kajian lah. Dan kajian dalam RP3, maksudnya dalam Rolling Plan 3 RMK 12 ini memang tidak ada sebarang keputusan di Kerajaan Persekutuan. Tapi perbincangan itu akan berterusan dan kita sudah tentu akan tengok kalau cadangan kerajaan negeri macam mana, peruntukan Kerajaan Persekutuan macam mana, dan perkara itu akan berterusan. Yes, I mean although perancangan yang Petronas ada sekarang ialah 2030. Rancangan diorang, saya rasa dia ambil masa 6 tahun ini nak buat kan, supaya fasiliti yang pertama 2030. But I think kalau kita boleh percepatkan undang-undang di peringkat kerajaan, itu akan mempercepatkan lagi pelaburan itu supaya menjelang 2028 dia dah boleh beroperasi. Nak ada dasar tu dulu baru boleh. Bukan undang-undang. Kita tak ada undang-undang. Contohnya esok you nak pergi, you nak import karbon, you tak tahu nak bayar berapa duty. Kita tak ada undang-undang langsung tentang nyah karbon. Jadi kerajaan sekarang memang di bawah kementerian kami lah, untuk mengusahakan secepat mungkin undang-undang mengenai nyah karbon. Bila ada undang-undang itu, saya yakin dia akan mempercepatkan industri nyah karbon di negara. Ya, dan baru pelaburan itu boleh berlaku lah. Kalau tidak kita bercakap tanpa pelaburan, tanpa undang-undang tu, pelabur tak ada clarity macam mana nak. So that's the focus. Dan ekonomi sedang menteriakkan ATA tu lah. InsyaAllah kan Datuk kan. Kita kembali. Ya, insyaAllah. I mean, it's under our jurisdiction and we will work towards the law as soon as possible lah. Okay. Negara-negara yang lain dah bolehkan apa ya? Adalah yang dah ada penstoran ni di North Sea, di utara Scotland, tapi dia tak meluas lagi kerana tak semua negeri dia ada telaga yang tak ada minyak, yang tak ada minyak ni. Jadi sebab itu potensi Malaysia adalah antara yang paling baik di dunia. So the sooner we get into it, the better. So kita negara yang terawal lah yang sekiranya memang industri di satu dunia ni sedang berlumba-lumba lah untuk membangunkan industri nyah karbon. Jadi ada yang dah ada teknologi di peringkat tertentu, tapi dari segi potensi penstoran kita antara yang terbaik di dunia sebab kita ada telaga minyak.
Jadi orang lain dia tak ada telaga minyak, dia kena hantar kat Malaysia juga. Jadi sebab itu kita lagi cepat kita berada, lagi cepatlah kita dapat menjadi pemimpin di rantau ini. So telaga minyak yang dikenal pasti tidak guna pakai lagi mungkin ada dalam pengetahuan YB. Yang itu kena tanya Petronas lah. Kan? Kita boleh katakan beberapa lah. Taklah, dia mana-mana telaga minyak yang tidak lagi menghasilkan minyak sudah tentulah boleh digunakan. Kan? Tapi yang telaga minyak yang mana semua tu kena tanya Petronas ataupun yang industri yang terbabit lah. Mungkin kalau Terengganu sendiri ada telaga minyak yang tak digunakan pakai, pelaburan itu boleh beralih kepada negeri. Telaga negeri tidak ada Telaga minyak tak ada minyak. Telaga minyak memang semua Petronas punya. Kan? Datuk Seri ada soalan negeri sikit. Ya. Apa ni? Ada kira tak ada soalan? Datuk Seri atas dasar. Saya kau ya. Perkembangan pembayaran rakyat. Sebagaimana semua sedia maklum bahawa kerajaan negeri terima kebiasaannya sebelum ini, terima 2 kali setahun pembayaran iaitu pada bulan Mac dan pada bulan September. Apa tu? Oktober, Mac dan Oktober. Kita sekarang ini berada pada bulan Jun. Dan sehingga kini kerajaan persekutuan Kementerian Kewangan ada membuat pembayaran mengikut bulan. Ada bulan Mac ada, bulan April ada, bulan Mei pun ada, dan kita percaya bulan Jun pun ada. Macam installment lah. Okey. Ya, Datuk Seri nak ada takut jauh. Dok apa nak bunyi lagi. Kamar Datuk Seri, atas dasar kapasiti Datuk Seri sebagai anak presiden lepaskan, Khairi Jamaluddin ada mengeluarkan pernyataan bahawa dia terfikir untuk mewujudkan satu parti yang baru kerana parti-parti yang sebelum ini dianggap sebagai parti yang tertentu. So pada pandangan PAS sendiri mengenai pandangan Khairi Jamaluddin itu ataupun mungkin PAS membuat kajian awal untuk membawa Khairi Jamaluddin bersama-sama dengan PAS sendiri bagaimana? Negara kita negara yang subur demokrasi dan ada ruang kepada semua orang, mana-mana pihak saja untuk nak tubuhkan parti politik ke NGO. Jadi kalau beliau berhasrat untuk menubuhkan parti politik, itu adalah kehendak beliau dan tidak ada yang menghalang dari segi undang-undang untuk beliau menubuhkan parti politik di atas apa jua asas perjuangan. Jadi terpulang pada hak masing-masing. Seri, isu lain sikit pasal tanah Khairul Nisa kan. Dengan katanya UMNO ajak Datuk Seri berdebat berkenaan dengan isu tanah itu. Pertama, tak ada kerja saya nak berdebat dengan dia. Saya tahu siapa yang mengeluarkan kenyataan nak ada berdebat. Yang kedua, buat apa saya nak ikut game plan dia. Satu masa dahulu 2012 ke 2014 Pak Pembakang pada waktu itu ajak dia berdebat dan dia pun mengatakan tak bersedia untuk berdebat. Jadi oleh kerana dia menjadi pembangkang sekarang ini, tentulah dia akan buat gesaan itu. Jadi ada kerja saya lah nak berdebat dengan dia tu. Maksudnya tak ada keperluan untuk kita berdebat dengan bekas Tak ada dan saya tak akan ikut game plan dia. Buat apa saya nak ikut game plan dia? Datuk Seri, yang dakwaan mengatakan jual tanah harga murah tu macam mana sebenarnya? Saya sudah beri jawapan beberapa hari lepas dalam ketika ditanya oleh wartawan di Kuala Lumpur. Jadi boleh recycle jawapan yang sama. Tidak ada jawapan baru pada hari ini. Mungkin Datuk Seri bersedia untuk memberi keterangan kepada mana-mana pihak yang ingin secara resmi kepada wartawan. Saya sudah sebut beberapa hari lepas dan itulah jawapan saya. Untuk tanya lepas ni pun itulah jawapan saya. Okey. Okey, thank you. Okey. Satu lagi kesian dia. Dia tanya. Betul-betul mengenai isu kerajaan tanah rakyat jadi aset batu. Mungkin Datuk Seri boleh belah sedikit. Macam mana tu? Isu kerajaan dahulu ambil tanah rakyat jadi aset batu. Mungkin Datuk Seri boleh belah sedikit.
Yalah, kalau kita nak korek persoalan seperti ini memang panjang cerita dia, dan ada juga parti-parti politik yang register tanah-tanah yang dapat daripada kerajaan ini atas nama parti pun ada, tapi saya tak ingin panjangkanlah perkara itu kerana masing-masing ada hak dalam perlembagaan dan peraturan di negeri-negeri. Okey. Jaga jatuh.